Demi menyelamatkan aku, dia yang terkorban. Begitu rentetan peristiwa hidupku yang tak pernah aku lupakan. Pedih dan pahitnya kenangan. Hingga ke hari ini masih terbayang di ruang mataku. Lambaian terakhirnya ketika ditelan arus deras 32 tahun yang lalu. Sungguh aku fobia dengan sungai, dengan laut. Derunya saja membuatkan aku kalut. Hempasan ombak di gigi pantai membuatkan aku mati arah. Laut dan aku umpama minyak dan air yang tak mungkin bersatu. Namun, demi meleraikan beban perasaan yang tak tertanggung membusung di jurang hati, aku ingin luahkan segalanya dalam Adila. Lama sudah aku berkira-kira untuk mencoretkan kenanganku di sini, tapi kini baru aku mampu merungkaikannya. Ini pun bila salah seorang penyampai radio klasik beria-ia mahukan ceritaku, dan dialah yang membimbing aku bagaimana menulis dalam nukilan yang indah ini. Kisah aku ditulisnya kembali sesingkat waktu seperti yang kalian dengar ini. Aku perkenalkan diriku. Namaku Suhaila binti Azmi, berasal dari sebuah daerah kecil di Terengganu. Laut, ikan, pantai, hujan, kapal, banjir dan musim tengkujuh adalah permainan kehidupanku. Sedari awal usia, aku sudah biasa dengan semua itu. Malah tanpa semua itu rasanya tidaklah aku hidup dalam merona kebahagiaan tawa riang meniti hari. Zaman kanak-kanakku sama saja seperti orang lain. Aku mempunyai seorang kawan rapat yang aku panggil Amin. Amin memang seorang yang sangat baik. Oleh kerana aku tiada abang, maka Aminlah yang menjadi abangku. Dia selalu akan melindungi aku daripada semua ancaman budak nakal. Malah daripada anjakan hujan dan banjir, dialah yang selalu berusaha menjadi wira yang akan mengambil berat akan halku. Dia insan pertama yang bertata. Dia insan pertama yang ku cinta. Dia pernah membuatku bahagia. Dia yang mengajarku tentang arti rindu. Yang dulu pernah ku sanjungi pergi, sehingga kini tak terganti. Hilang dari pandangan hidup ini, membawa
tersisip dalam kenangan, masih ku ingat ketika hujan mula menari, gugur bak mutiara yang terlerai daripada jalur pengikatnya. Kami memang maklum akan musim tengkujuh pasti bermula. Sesi persekolahan juga hampir di ambang pengakhiran. Cuma tinggal peperiksaan besar saja yang akan berlangsung hujung bulan itu. Semasa cerita ini aku bingkiskan, aku berada dalam tingkatan 2, manakala Amin dalam tingkatan 3. Hari itu, aku lupa membawa payung. Baju hujan juga tidak ku bawa. Nyata, aku terpaksa mengharung hujan lebat. Demi melihat aku dibasahi hujan, Amin datang menghampiri aku, mengambil beg sekolahku dan memasukkannya ke dalam plastik tebal yang memang sentiasa dibawanya ke sekolah. Amat terharu ku rasakan ketika itu. Alangkah baiknya Amin padaku, lagak seorang abang yang melindungi adiknya. Amin selalu katakan padaku bahawa dia anggap aku tak ubah seperti adiknya Amira yang sudah pergi terlebih dahulu dijemput ilahi ketika tengkujuh 10 tahun lalu. Sejak pemergian Amira, Amin sahajalah satu-satunya anak ibu dan ayahnya. Jadi, kepadanya lah ibu dan ayahnya bersandar harapan dan kebahagiaan. Musim tengkujuh ini amat berlainan kurasakan. Seperti ada hibah yang bertandang. Setiap hari, lebat hujan mengundang sendu di hati. Hari itu kedengaran riuh rendah di luar rumah. Kami diarahkan berpindah ke pusat pemindahan. Memang semua dokumen dan barang-barang penting sudah kami letakkan di tempat yang selamat. Semasa aku keluar untuk menaiki bot, aku lihat Amir juga ada di dalam bot yang sama. Dia tersenyum padaku. Katanya, dia bersama yang lain akan membantu semua penduduk yang akan berpindah. Aku tahu, itulah sifatnya. Rajin, ringan tulang, ramah, menghormati orang lain. Malah, semuanya terpuji bagiku. Dia tak henti memandang aku dengan senyuman sepanjang perjalanan kami ke pusat pemindahan. Kenapa kau pandang aku macam tu? Aku rindu adik aku. Kalau dia ada, mesti dia sebaya dan cantik macam kau. Tersipu-sipu aku malu bila Amin puji aku macam tu. Alangkah indahnya ku rasa diriku apabila dirimu berdampingan di sisiku. Mengapa kiranya terasa hatiku? Mungkinkah dikata jejak hati ini hilanglah segala gulana sunyiku. Ku ingin menyerahkan hati, mungkinkah hanya impian semata? Namun ku gembira menanti dikau dengan
agak deras. Lebih-lebih lagi bila melalui tebing sungai. Risau juga aku jika bot yang kami naiki itu akan terbalik. Astaghfirullahalazim. Makin lama makin deras arus mengalir. Rasa seperti bot kami berpusing-pusing. Hujan pula masih galak mencurah-curah. Aku rasa pening kepala. Dan waktu itu sebuah beg aku terpelanting keluar dari bot. Aku cuba untuk memaut dan menjangkau beg yang terapung itu. Malangnya separuh badanku sudah berada di luar bot. Aku tercampak keluar dan berpusing-pusing dalam arus deras. Aku dengar pekikan suara memanggil-manggil namaku. Makin sayup dan jauh. Dalam arus deras dan warna air yang keruh, kepalaku terhantuk sebatang kayu terapung. Rasaku ada sesuatu yang menarik tanganku dengan keras, mengheret aku ke tepi. Sebelah tanganku sempat aku berpaut pada sebatang pokok. Aku pegang dengan kuat sekali. Walaupun badanku terasa lemah, tapi aku perlu berjuang kali ini untuk tidak dibawa arus. Aku sempat melihat orang yang menyelamatkan aku tadi. Tangannya masih menggenggam erat tanganku. Namun, aku tidak nampak kepala dan badannya. Sekali lagi arus agak kuat melambung dan mengheret badanku ke tengah. Mujur aku sempat berpaut pada dahan kayu yang tersadai di pinggir tebing. Aku mencari-cari tangan yang menyelamatkan aku. Sudah tiada. Pautan erat itu sudah aku lepaskan. Terlepas sebenarnya. Tangan siapa? Bertungkus lumus aku mahu naik ke darat. Ada orang yang membantu aku naik dan merebahkan aku di tebing yang tinggi dan selamat. Terngiang-ngiang suara memanggil-manggil namaku dan terdengar-dengar suara isak tangis yang tak keruan. Amin. Amin di bawah arus deras. Amin. Amin. Amin dah hilang. Aku mendengar sayup. Hanya hatiku yang sempat bertanya, sedang mataku sudah tertutup dan mulutku sudah terkunci. Aku diam, membatu, lemah. Esoknya baru ku tahu apa yang terjadi. Benar, Amin sudah tiada lagi. Petang semalam, gerakan mencari Amin dimulakan dan jenazahnya ditemukan 3 jam kemudian. Amin pergi demi menyelamatkan aku. Aku terhutang nyawa kepadanya. Amin sahabatku yang baik hati. Patutlah hari terakhir dia merenungku dengan senyuman yang menyenangkan. Rupanya itu senyuman terakhir buatku. Waktu kesedihan mencengkam naluri, datang Irma, adik sepupu Amin, menyatakan padaku bahawa Amin pernah memberitahu dia bahawa dia sangat sayangkan aku lebih daripada seorang sahabat. Cuma dia takut aku tidak sudi. Amin, kenapa kau tidak berterus terang pada aku? Cinta ini aku kuburkan sekali dalam liang lahat bersamamu. Semoga rohmu tenang di sana. Amin. Jangan gelisah.